Minta maaf. Tan Sri Dr. Terima kasih. Belanjawan tambahan ini, Tan Sri Dr. mengusulkan peningkatan sebanyak 82% daripada belanjawan asal 2011 sebanyak 162.8 bilion ringgit. Perbelanjaan tambahan yang dipohon 13.2 bilion digunakan hampir satu suku tahun pertama. Maknanya sekiranya unjuran ini diterima pakai, boleh dijelaskan oleh Menteri Kewangan, peningkatan ini mungkin mencecah 15%. Ini menimbulkan tanda tanya tentang merangka belanjawan. Bagaimana dalam merangka belanjawan, walaupun kita ambil kira beberapa pertimbangan dan isu ekonomi global, perubahan begitu mendadak dalam masa begitu singkat. Merangkat belanjawan berarti mengambil kira suatu unjuran yang munasabah, suatu dan perkiraan yang dapat dipertahankan sehingga unjuran itu dianggap kredibel, boleh dipercayai. Tetapi sekiranya tren ini berterusan, peningkatan mendadak begini, dan saya akan berikan contoh-contoh, ada yang kita anggap munasabah, ada yang kita anggap tidak munasabah. Ya. Kerana pertamanya, hutang negara meningkat dari KDNK pada kadar 54%, dan dengan unjuran yang meningkat begini rupa dalam masa yang terlalu singkat suku tahun pertama, dalam ingatan saya ini jarang berlaku dalam sejarah pembentangan belanjawan negara, di mana dalam suku tahun pertama peningkatan begitu besar dan mendadak. Saya bimbang kalau ini akan menjejaskan keyakinan. Apakah rakyat boleh percaya hanya berapa bulan yang lalu, akhir tahun lalu, kita bentangkan satu belanjawan dengan penuh yakin, dengan angka data, kemudian selang 3 bulan rombakan itu terlalu besar. Diterima beberapa isu yang melibatkan harga pasaran antarabangsa. Tidak boleh diterima seandainya beberapa angka itu sengaja disorokkan untuk mengecilkan kadar defisit umpamanya, ataupun meninggalkan aspek yang terlalu nyata. Kerana kalau tahap ini berterusan, kita bimbang bahayanya jadi hilang kewibawaan, parahnya seperti yang berlaku di Greece. Kerana jelas pihak Kementerian Kewangan Greece dengan kerjasama kerajaannya terlibat dalam penipuan angka dan data untuk mempertahankan kedudukan ekonomi Greece. Saya percaya ini kita belum sampai ke tahap itu, tapi kalau kita lihat peruntukan tambahan ini, saya bimbang. Sebabnya ya, belum pernah dalam sejarah belanjawan emolumen itu tidak dimasukkan. Ya. Bagaimana boleh kita tertinggal? Kementerian Kesihatan, emolumen bagi doktor dan kaki tangan Kementerian Kesihatan 1.009 bilion ringgit tertinggal. Maka dimasukkan untuk suku tahun pertama. Ya. Kalau dikatakan ada projek baru yang mendesak dimasukkan bulan Januari, maka kita fikir munasabah. Jadi ini saya tuntut satu penjelasan yang teliti dan benar, mengapa Kementerian Kesihatan, Kementerian Kewangan dan akhirnya Jemaah Menteri, khususnya Menteri Kewangan, boleh meninggalkan aspek yang cukup mendesak. Menteri menyebut emolumen secara sepintas lalu, menyebut subsidi yang kerana penaikan harga minyak. Bukan saja gaji doktor dan kaki tangan perubatan yang dikeluarkan, belanjawan 2011 turut terlupa untuk memperuntukkan wang kenaikan gaji dan emolumen guru-guru akibat dari pelbagai proses naik pangkat biasa dan mengisi kekosongan guru sedia ada. Jumlahnya 1.314 bilion ringgit.
Ini diumumkan pertengahan tahun lalu. Maknanya Kementerian Pelajaran mesti mengemukakan, Kementerian Kewangan mengambil kira berapa unjuran pertambahan pekerja dan kaki tangan awam atau guru untuk tahun berikutnya. Itu yang disebutkan unjuran belanjawan. Belanjawan unjuran untuk tahun depan, bukan mencatat perbelanjaan yang sedia ada. Aneh kerana dalam pengalaman saya mengetahui kekuatan dan profesionalisme Kementerian Kewangan, saya tidak dapat fikir perkara ini berlaku, melainkan sengaja dipadamkan untuk menunjukkan defisit kita itu mengecil. Kerana bila masuk berapa bilion ini, defisit bertambah. Kemudian dalam ucapan belanjawan Menteri Kewangan disebut beberapa projek khusus. Bila Menteri sebut dalam ucapan belanjawan, kita anggap ini dimasukkan dalam belanjawan. Tetapi dalam kes ini, saya bagi contoh, skim rumah pertama yang diwar-warkan diumumkan dalam belanjawan, tapi tidak ada peruntukan. Peruntukan baru datang sekarang. Jadi jadi jelas. Begitu juga dengan skim pengecualian bayaran elektrik bagi penggunaan di bawah RM20 sebulan. Skim latihan satu Malaysia, skim latihan semula graduan teknologi maklumat, semua menjadi pengumuman besar belanjawan yang diumumkan tahun lalu, tak dimasukkan dan sekarang baru dimasukkan. Kalau kefahaman saya tak mau salahkan pegawai kementerian, kerana dalam pengalaman saya mereka dapat jalankan dengan cukup baik, dan selalunya saya dinasihatkan umum apa yang ada dalam peruntukan. Jangan umum apa yang tidak ada dalam peruntukan, terutama dalam ucapan belanjawan menteri. 4 program saya bacakan tadi ini jumlahnya RM400 juta. Ini masuk dalam pembelanjaan tambahan. Untuk emolumen dan skim-skim yang diumumkan, dia mencecah RM2.7 bilion. Sekiranya dimasukkan dalam belanjawan 2011, maka jumlah peruntukannya sudah menjadi 2015 bilion, bukan 2012 bilion. Ini saja. Kemudian ini melibatkan defisit. Tambah 3 bilion dalam ini, tambah 13 bilion. Menteri kata defisit masih kekal 54%. Itu saya ingat matematik kena kaji balik, kerana dari segi perkiraan kita, dia sekurang-kurangnya mesti naik 0.1%, sekurang-kurangnya 5.5%, dan bukan seperti mana diumumkan oleh Menteri Kewangan Oktober lalu. Inilah yang menimbulkan tanda tanya besar, iaitu mengapa emolument, peruntukan yang jelas diumumkan, tak dimasukkan dalam belanjawan. Dengan izin mesti stand to be corrected, tapi setakat pengalaman saya, ini tidak mungkin, kerana tahap profesionalisme di Kementerian Kewangan itu tidak mengizinkan hal ini berlaku. Jadi ini yang pertama, iaitu soal integriti proses menyedia, menyemak perbelanjaan dalam belanjawan, dan kesahihan angka-angka ekonomi yang harus kita pertahankan. Saya siapkan juga cara terperinci yang boleh kita edarkan ke Kementerian Kewangan. Yang kedua, isu yang dikaitkan dalam peruntukan tambahan ini pun ini ialah tentang peningkatan kos akibat projek penswastaan. Kita ada pengalaman dengan IPP sekarang, tetapi yang saya kira aneh, yang perlu diberi penjelasan oleh kerajaan, mengapa satu projek tanah yang cukup berharga yang diswastakan kemudian dibebankan kepada kerajaan untuk membayar sebahagian daripada kos. Seluruh prinsip penswastaan itu menjadi janggal, kerana penswastaan itu maknanya mengalih beban daripada kerajaan kepada sektor swasta. Walaupun kaedahnya, ketelusannya kita boleh persoalkan. Contoh dalam
cadangan yang dikemukakan oleh Menteri. Peruntukan 86.2 juta ringgit bagi perbelanjaan penempatan kaki tangan Lembaga Getah Malaysia akibat keputusan kerajaan membangunkan tanah Institut Penyelidikan Getah Malaysia di Sungai Buloh yang nak diswastakan. Tetapi tanggungan pindah pegawai, tanggungan kerajaan. Jadi perkiraan penswastaan itu apa? Ini kalau YB Potimo tu dia sebut bukan privatization, jadi macam privatization. Kita harus teliti yang ini. Jadi maknanya kos keseluruhan penempatan kaki tangan Lembaga Getah Malaysia 97.4 juta. Dan sini dapat tua 97.4 juta. Tahu tak projek di bawah ETP yang diumumkan bangun semula penswastaan projek Sungai Buloh 20 bilion ringgit. Projek yang dijana oleh penswastaan 20 bilion ringgit, tetapi 100 juta ringgit mesti ditampung oleh kerajaan untuk pegawai-pegawai. Siapa yang buat keputusan mengenai prinsip penswastaan begini? Kalau kita lihat prinsipnya itu harus mengalih tanggungjawab dan beban daripada kerajaan. 20 bilion ringgit ETP dan tak boleh tampung mutu perumahan dan pemindahan pegawai-pegawai kerajaan. Mana kewarasan dan kebijaksanaan atau kebijakan ekonomi dalam bidang ini? Saya muskil, kerana projek-projek besar ini patutnya meringankan beban kerajaan dan menguntungkan rakyat. Jadi saya tidak setuju Sendiri Bertua untuk meluluskan peruntukan sebegini rupa, kerana ia bercanggah dengan prinsip penswastaan itu sendiri. Kerana belum pun projek itu berjalan, kos dah ditanggung oleh kerajaan. Kalau ikut pengumuman ETP, perkara yang serupa juga berlaku dalam pembangunan semula tanah kerajaan di Sungai Besi yang dianugerahkan secara rahsia kepada satu MDB. Begitu juga dengan tanah-tanah kerajaan yang lain, Jalan Cochrane atau Jalan Stono. Kalau pembangunan Sungai Buloh menjadi ukuran, maknanya kerajaan menswastakan harta dan keuntungan, sementara rakyat menanggung kos untuk mengosongkan tanah agar pemaju cuci tangan. Sebab itu saya ingin menggesa atau mendesak supaya beberapa isu yang disebutkan ini, kerana tidak ada ketelusan, harus diteliti oleh jawatankuasa kira-kira awam PAC Parlimen, mengkaji semula dan menyiasat projek-projek perswastaan yang diumumkan di bawah ETP. Dan ini termasuk tanah Lembaga Getah, Sungai Buloh, Sungai Besi, Jalan Cochrane, Jalan Stono. Kerana permohonan kali ini juga melibatkan peruntukan tambahan 400 juta ringgit untuk kerajaan meneruskan langkah perswastaan pengurusan sisa pepejal negara secara berpusat di persekutuan. Ini juga suatu yang cukup aneh. Mengapa kali ini kelihatan projek penswastaan itu menjadi beban kepada kerajaan? Dan Sendiri Bertua, penambahan ini juga yang dipohon bercanggah dengan beberapa pengumuman yang dibuat oleh menteri sebelum ini. Saya beri contoh yang disebut oleh menteri, iaitu tentang kontrak penyelenggaraan 2 kapal selam Skopin yang telah mencecah 1 bilion ringgit setahun ini. Peruntukan asal 574 juta. Peruntukan tambahan 474 juta. Perjanjian dengan syarikat besar beli 2 kapal selam. Ini kalau 15 tahun, 12 tahun atau lebih, itu sudah jelas.
dia tidak memerlukan peruntukan tambahan, melainkan ada kerusakan awal yang juga harus dijawab oleh pembeli, oleh syarikat dan oleh technical team yang harus ada expertise. Bagaimana dalam selang beberapa bulan peruntukan tambahan 474 juta. Saya tidak mempanjangkan isu itu kerana saya percaya rakan-rakan saya akan kemukakan. Saya hanya balik kepada apa yang ditekankan oleh menteri soal subsidi yang dikaitkan juga dengan IPP. Belanjawan tambahan ini melibatkan pembayaran subsidi barangan petroleum 5.6 bilion ringgit dan 150 juta untuk pembayaran subsidi bagi pengecualian bil elektrik bulanan bagi pengguna RM20 dan ke bawah untuk 2011. Jumlahnya 5.75 bilion ringgit. Menurut laporan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri daripada Januari hingga Oktober 2011, subsidi untuk petrol, diesel, liquid petroleum gas dianggar 7.4 bilion. Untuk gula 800 juta ringgit. Tetapi subsidi gas untuk IPP yang menjadi kontroversi yang disebut oleh menteri berkenaan tadi dianggar sehingga 20 bilion ringgit untuk 2010 dan 22 bilion ringgit untuk 2011. Kami masih Tan Sri Ketua menekankan keperluan meneliti semula perjanjian dan syarat-syarat perjanjian dengan syarikat konsesi IPP ini. Menteri menyebut ini dipolitikkan. Tetapi subsidi 22 bilion ringgit kepada syarikat besar harus menjadi suatu isu politik besar kerana ia memberi kesan pada kehidupan rakyat dan menunjukkan kurang telusnya cara kita memutuskan isu penswastaan ini. TNB pembeli dan IPP pembekal. Isu ini saya tegaskan betul bukan isu baru. Ada ahli yang berhormat dari BN UMNO khususnya menyatakan itu melibatkan keputusan semasa saya jadi menteri. Benar, di kewangan. Saya nak maklumkan dan di mana menteri boleh semak dari rekod di Kementerian Kewangan bahawa bila cadangan IPP ini dikemukakan oleh unit perancang ekonomi, saya tidak mengulang apa yang disebut oleh Tan Sri Ani Arup, unit perompakan, kerana ia tidak harus melibatkan semua pegawai unit perancang ekonomi yang baik, tetapi oleh kerana marahnya beliau tentang cara keputusan ini dibuat, maka Tan Sri Ani Arup menulis secara rasmi kepada saya, kepada kerajaan, membantah keputusan itu. Petronas, ketua eksekutif pada masa itu Tan Sri Ramayarakan, menemui saya meminta kerajaan mengkaji semula kerana ia merugikan Petronas dan merugikan negara. Petronas diminta menjual gas kepada syarikat IPP khususnya YTL dengan harga yang murah dan mereka jual kepada TNB dengan harga yang mahal. Petronas bantah, TNB bantah. Dikaji oleh Kementerian Kewangan, Ketua Susah Perbendaharaan pada masa itu Tan Sri Clifford Herbert, dan menasihatkan saya dan saya setuju. Syarat perjanjian itu tidak adil. Maka saya diminta untuk memanggil satu mesyuarat, dan keputusan kita ialah meminta unit perancang ekonomi mengkaji semula syarat-syarat perjanjian tersebut. Apa isu dia? TNB mengatakan EPU pada ketika itu memaksa mereka bersetuju dengan harga kepada IPP yang ditetapkan oleh EPU, dibantah oleh TNB kerana TNB mengatakan mereka berkeupayaan menjana kuasa elektrik dengan lebih murah dan lebih efisien. Pada masa itu genting sanyen 14 sen per kilowatt hour, walaupun offer pada masa itu hanya 12 sen, dan IPP lain 16 sen per kilowatt hour.
Dan masa itu Genting Sanyan memindahkan 15 million watt elektrik ke TNB National Grid dan sebagainya. Ini kenyataan rasmi oleh pengurusi TNB ketika itu, Tan Sri Ani Arum. Quote dengan izin, "You don't need to go to a fanciful business school to figure out why we need a tariff hike. Just revisit the terms given to some IPPs." Sebab itu kita minta, lihat. Kalau betul isu ini kontroversi, benarkan Parlimen melihat syarat-syarat perjanjian yang kami anggap tidak adil, yang Petronas anggap tidak adil, TNB anggap tidak adil, Kementerian Kewangan anggap tidak adil, diputuskan oleh PU atas arahan Perdana Menteri pada masa itu. Puluh tahun berlalu, harus ada kesediaan mengkaji semula. Karena mengkaji semula bermakna tarif boleh diturunkan, beban kepada rakyat boleh diringankan. Ya. Apa kata kenyataan ini lagi? Ya. With the take or pay clause dengan izin, and with the 40% excess reserve. Ini kita dah bangkitkan bertahun yang lalu. Reserve elektrik IPP ini di antara yang paling tinggi di dunia. Ya, kalau reserve baguslah. Tapi reserve ini membebankan TNB dan membebankan rakyat. Perlu reserve itu sekitar 20%, tapi kita sudah mencecah lebih daripada 40%. Apa yang mampu dilakukan oleh kerajaan? Tidak ada apa. Yang ada hanya diulang oleh ahli yang berhormat. Oh, ini yang satu keperluan. Mana ada, siapa yang sanggup swasta kalau tidak ada insentif? Tidak ada orang pertikaian soal insentif. Kita tidak pun minta batal semua insentif. Tapi kita bilang, kita sebut, ya, Tan Sri, kalau 22 bilion kepada syarikat kaya namanya insentif, RM20 kepada orang miskin namanya subsidi, RM500 juta kepada syarikat menteri namanya commission, RM100 kepada sarjan namanya corruption. Kita berbalah soal istilah, tapi isu yang dibahaskan di sini ialah substantif, sama ada perjanjian itu sah atau wajar diteliti semula. Yang kita minta, Tan Sri, hanyalah kerana isu ini menjadi kontroversi dan membebankan rakyat, memberikan ruang kepada Dewan ini yang mulia untuk melihat, membahaskan isu konsesi. Kalau tidak, kalau bahkan fikir nak bawa IPP ke Sabah, saya nak bagi nasihat kepada sahabat saya, pastikan perjanjian itu diteliti semula. Kalau dia bawa perjanjian seperti mana perjanjian IPP yang dibentangkan sekarang, ia menjadi beban dan malapetaka kepada rakyat Sabah, kerana kosnya akan meningkat cukup tinggi. Ya. Kita puji kerana TNB pada masa itu sudah pun dikorporatkan, diswastakan. TNB memberikan unjuran keupayaan mereka menjana dengan kos yang jauh lebih rendah. Ya. Kalaupun kita tidak setuju nak swastakan juga sebahagian, apa salahnya kita berikan ruang kepada TNB menjana, menyediakan kelengkapan, bersaing dengan syarikat-syarikat ini, kerana mereka telah mengesahkan keupayaan mereka untuk menjana dengan kos lebih murah. Tan Sri Pertua, berkaitan dengan isu perswastaan ini, saya ingin menyentuh berkenaan One Malaysia Development Berhad yang dilaporkan telah mengeluarkan bond berjumlah 5 bilion ringgit dan akan mengeluarkan 10 bilion ringgit lagi hingga tahun 2013. Menjadi keseluruhan bond yang akan dikeluarkan bernilai 15 bilion ringgit. Perdana Menteri telah mengumumkan satu MDB mencatat keuntungan 425 juta ringgit pada tahun pertama operasinya yang berakhir Mac 2010. Tapi tidak ada butiran selebih dari itu. Ini di Malaysia ini walaupun disebut telus, tapi tak tahu detail. Seperti mana perjanjian kita dengan Australia soal refugees, yang kita lebih dapat maklumat lebih banyak dari media Australia, tidak di sini. Hal yang sama lebih serius kerana bond 15 bilion ringgit ini, satu MDB.
Tetapi bila disemak penyata kewangan 6 bulan pertama 1 MDB hingga 30 September 2010, satu MDB mengalami kerugian sebanyak 158.3 juta dan kos operasinya untuk 6 bulan mencecah 20.5 juta. Jadi macam mana Perdana Menteri Umum untung? Penyata kewangan, dan saya ada salinannya dari KPMG di sini dan sini betul, sebut kerugian 158.3 juta. Jadi kita sangsi, apakah ini berakibat daripada paper shuffling ataupun maklumat yang salah disampaikan untuk membolehkan mereka dapat kelulusan khas Menteri Kewangan untuk bond, mengeluarkan bond. Satu MDB memperoleh keuntungan 615 juta hasil jualan balik pelaburan yang dibuat tidak sampai 5 bulan. Pelaburan ini melibatkan usaha sama dengan Petro Saudi International Limited, dikenali sebagai 1MDB Petro Saudi Limited, dengan pelaburan berjumlah 3.5 bilion dibayar secara tunai. Tidak ada information yang jelas. Kita Google, kita find out, kita cek dengan teman-teman di Saudi. Semua ini masalahnya hanya setelah penelitian dibuat. Satu MDB menjual semula pelaburannya dalam 1 MDB Petro Saudi Limited kepada Petro Saudi International Limited dengan harga 4.1 bilion, menyebabkan 1 MDB memperoleh keuntungan 650 juta ringgit. Ini meniaga kelas pertama. Transaksi penjualan pelaburan ini dibuat pada 31 Mac 2010, hari akhir akaun tahunan 1 MDB ditutup.